Assalamualaikum. Okey, kita masuk kepada bahagian 1 bagi bab 4 operasi set, iaitu tajuk persilangan set. Bagi standard pembelajaran kita adalah menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat dulu beberapa istilah yang kita akan gunakan di dalam tajuk persilangan set, iaitu yang pertama, set, unsur dan juga bilangan. Kalau kita perhatikan di dalam paparan, kita akan nampak ada huruf A, ada B, ada beberapa nombor dan juga satu bentuk. A dan B merupakan set, iaitu set A dan juga set B. Manakala bagi nombor-nombor yang berada di dalam bentuk bulatan tersebut, itu kita panggil sebagai unsur bagi set. Sebagai contoh, bagi set A, unsurnya adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, bagaimana untuk kita menulis perwakilan bagi set adalah dengan cara kita menulis A sama dengan dimulai dengan open curly braces, kemudian kita tulis semua unsur-unsur bagi A dan ditutup dengan curly braces sekali lagi. Kemudian bagi unsur B, kita lakukan perkara yang sama, iaitu B sama dengan open curly braces 2, 3, 5, 7. Kemudian kita tutup dengan curly braces. Okey. Kemudian kita pergi kepada satu lagi, iaitu N. N merujuk kepada bilangan unsur. Sebagai contoh, kita ada NA. NA merujuk kepada bilangan unsur bagi set A, di mana kalau di dalam paparan kita dapati unsur bagi set A adalah 2, 4, 6, 8 dan 10 dan bilangannya adalah 5. Manakala bagi set B pula, bilangan unsur bagi set B adalah 4, iaitu 2, 3, 5 dan 7. Persilangan set wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Kalau kita hanya ada set A sahaja, tidak akan ada persilangan. Persilangan wujud apabila kita ada lebih daripada satu set. Sebagai contoh, kita ada set A dan juga set B. Kemudian kita perhatikan, di dalam set A dan set B, adakah terdapat unsur yang sama di dalam kedua-dua set tersebut? Jika terdapat unsur yang sama, bermaksud terdapatnya persilangan set bagi set A dan juga set B. Kalau kita perhatikan, di dalam set A kita ada satu unsur 2 dan set B pun kita ada satu unsur yang sama, iaitu set 2. Ini menunjukkan bahawa set A dan juga set B boleh digabungkan. Gabungan itu kita panggil dia sebagai persilangan, di mana kalau di dalam paparan kita akan nampak satu kawasan yang kita warnakan dengan warna merah, itu adalah kawasan persilangan set, di mana unsur yang sama bagi kedua-dua set kita akan tulis sekali sahaja, iaitu di dalam kawasan persilangan. Simbol bagi persilangan pula ditulis dengan keadaan U yang terbalik. Kita lihat kepada contoh 1. Diberi set semesta sama dengan X ialah integer 1 sehingga 10, set P ialah X nombor gandaan 2, set Q adalah X integer kurang daripada 5 dan set R adalah X nombor perdana. Soalan A, senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut, dan soalan B, nyatakan bilangan unsur bagi setiap set yang berikut. Pergi kepada soalan A, senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Langkah yang pertama, kita perlu senaraikan terlebih dahulu kesemua set
dan unsur-unsur bagi setiap set. Contohnya, set P adalah X nombor kurang nombor gandaan 2 iaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Manakala set Q ialah integer kurang daripada 5 iaitu 1, 2, 3 dan 4. Dan set R ialah nombor perdana iaitu nombor 2, nombor 3, nombor 5 dan nombor 7. Dapat senarai ke semua set-set tersebut, baru kita akan selesaikan soalan. Katakan soalan 1 adalah P persilangan Q. Kita senaraikan unsur bagi P dan kita senaraikan unsur bagi Q. Kemudian kita tentukan apakah unsur yang sepunya bagi kedua-dua set dan kita dapati unsur 2 dan unsur 4 adalah unsur yang sepunya bagi P dan juga Q. Maka jawapannya adalah P persilangan Q sama dengan 2 dan 4. Bagi soalan 2, Q persilangan R. Kita senaraikan Q dan R dan kita dapati unsur yang sama di dalam kedua-dua set adalah unsur 2 dan 3. Ini menunjukkan bahawa persilangan Q dan R adalah unsur 2 dan 3. Bagi soalan 3, P persilangan R, kita senaraikan P dan kita senaraikan R dan didapati unsur yang sama adalah unsur 2. Dan yang terakhir sekali adalah P persilangan Q persilangan R. Kita senaraikan ketiga-tiga set dan kita cari manakah unsur yang sama di dalam ketiga-tiga set tersebut dan didapati unsur 2 adalah unsur yang sama bagi ketiga-tiga set tersebut. Okey, kita beralih kepada soalan B. Nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey, 1 P persilangan Q dan kita dapati unsur dalam persilangan P dan Q adalah unsur 2 dan 4. Ini menjadikan bilangannya adalah 2. Bagi soalan 2, Q dan R didapati unsur yang sama adalah 2 dan 3, maka bilangannya pun sama iaitu 2. Bagi soalan 3, kita senaraikan P dan R dan didapati unsur yang sama adalah unsur 2 dan ini menjadikan bilangan unsur bagi persilangan hanyalah 1 sahaja. Kemudian yang keempat, P persilangan Q persilangan R dan kita cari faktor ataupun unsur yang sama di dalam ketiga-tiga set dan kita dapati unsurnya adalah 2 dan bilangan bagi persilangan ketiga-tiga set ini adalah 1 sahaja. Kemudian kita pergi kepada menentukan persilangan set menerusi gambar rajah Venn dan kita diberi 4 gambar rajah dimulai dengan gambar rajah yang pertama. Bagi gambar rajah yang pertama, kita ada 2 set iaitu set P dan set Q. Bagi gambar rajah ini, kawasan yang kita warnakan dengan warna kelabu itu merujuk kepada kawasan persilangan P dan juga kawasan persilangan Q. Manakala bagi gambar rajah yang kedua, kita ada P persilangan Q di mana kita dapati bentuk bulatan Q berada di dalam bulatan P. P persilangan Q sama dengan Q di mana Q adalah subset kepada P. Subset membawa maksud bahawa kesemua unsur Q adalah unsur di dalam P. Kemudian kita pergi kepada P persilangan R di mana kita ada 3 set iaitu P, Q dan R. Tetapi untuk persilangan P dan juga R, kawasan yang kita warnakan itu merupakan kawasan persilangan bagi P dan R. Kemudian gambar rajah yang terakhir sekali, kita ada P, Q dan R dan persilangan bagi ketiga-tiga set tersebut adalah pada kawasan yang kita warnakan dengan warna kelabu di mana pada kawasan tersebut ketiga-tiga bentuk bulatan itu saling bertindih antara satu sama lain. Pergi kepada contoh yang kedua.
Gambar rajah Venn menunjukkan set J, K dan L dengan keadaan set semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Pergi kepada yang pertama. Senaraikan unsur bagi set J persilangan K. Daripada gambar rajah, kita dapati kawasan yang dilorekkan itu merupakan kawasan di mana set J dan set K bertindih ataupun bersilang, dan didapati unsur yang terdapat di dalam kawasan persilangan itu adalah unsur 3 dan juga unsur 5. Kemudian yang B. Senaraikan unsur bagi persilangan J persilangan L. Kita dapati L berada di dalam set J dan ini menunjukkan bahawa L adalah subset kepada J, di mana kawasan yang kita lorekkan itu adalah kawasan persilangan bagi set J dan set L, di mana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah 5, 7 dan juga 9. Yang C, unsur bagi persilangan set K dan L adalah seperti yang kita lorekkan, di mana di dalam kawasan itu adalah kawasan di mana K dan L adalah bertindih ataupun bersilang, dan unsur yang terdapat di dalam persilangan itu adalah unsur 5 sahaja. Adalah J persilangan K dan persilangan L, di mana bagi ketiga-tiga set tersebut kita dapati kawasan persilangannya adalah seperti yang kita lorekkan, dan kita dapati hanya terdapat satu unsur sahaja, iaitu unsur 5. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Diberi set A sama dengan nombor dalam dadu, set B adalah nombor genap di dalam dadu dan set C adalah 7, 8 dan 9. Soalan A, senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Soalan B, lukis gambar rajah Venn yang mewakili set A, B dan C. Pada soalan A, senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. A persilangan B. Seperti yang kita buat pada bahagian yang pertama tadi, kita senaraikan terlebih dahulu semua set dan unsur-unsurnya. Kemudian kita buat penyelesaian. Bagi satu, A persilangan B, kita senaraikan A dan B. Kemudian kita cari apakah unsur yang sama ataupun unsur yang bersilang, iaitu unsur 2, 4 dan 6. Bagi soalan yang kedua, B persilangan C, kita menggunakan kaedah yang sama. Kita senaraikan kedua-dua set, kemudian kita mencari unsur yang sama dan didapati tidak ada unsur yang sama bagi set B dan set E. Maksudnya tidak ada persilangan antara set B dan set C, dan cara penulisannya adalah kita memasukkan open dan juga close curly braces tanpa adanya unsur di dalam tersebut. Bagi soalan yang ketiga, A persilangan C, kita dapati tidak ada sebarang unsur yang sama bagi kedua-dua set, dan ini juga menunjukkan tidak berlakunya persilangan bagi kedua set ini. Soalan B, lukis gambar rajah Venn yang mewakili set A, B dan C. Kita perlu lukis satu gambar rajah di mana di dalam gambar rajah itu perlu ada set A, set B dan set C. Manakala bentuk yang kita gunakan untuk mewakili set A, B dan C, kita boleh gunakan pelbagai bentuk. Walaupun dalam contoh-contoh yang saya senaraikan, saya menggunakan bentuk bulatan, tapi sebenarnya kita boleh menggunakan bentuk petak, bentuk segitiga, bentuk bulatan dan sebagainya.
Okey, katakan kita lihat dulu bentuk A dan bentuk B. Set A dan set B kita nampak ada berlakunya persilangan dan kita dapati set B adalah subset kepada set A. Merujuk kepada semua unsur B terdapat di dalam set A, bermaksud B kita akan lukis bulatannya ataupun bentuknya di dalam bentuk bagi set A. Dan kemudian kita akan senaraikan semua unsur-unsur yang berada di dalam set dan juga unsur-unsur yang bersilang dan tidak bersilang. Okey, kemudian kita lihat kepada B dan C tidak ada persilangan dan A dan C juga tidak berlaku persilangan. Kalau kita lukis, bermaksud untuk set C itu dia tidak akan bersilang dengan B dan dia tidak akan bersilang dengan A. Kemudian kita masukkan unsur-unsur di dalam set C. Maka terjadilah satu gambar rajah Venn yang mana mempunyai tiga set yang diperlukan.